Umumnya Allah Ta'ala menilai manusia yang berjaya ni ada 23 jenis saja. Kita berdoa malam ni, kita masuk dalam 23 orang ini ataupun salah satu. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan jawatankuasa Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, agama Islam adalah agama yang sangat menyuruh kita supaya mencipta kejayaan. Agama Islam adalah agama yang sangat mementingkan seorang itu memiliki kejayaan. Sebab itu kalimat kejayaan dalam Quran dipanggil Al-Falah. Kalimat Al-Falah disebut sebanyak 40 kali dalam Quran, dalam pelbagai bentuk, sama ada fi'il madhi, fi'il mudhari' ataupun isim fa'il. Kalau kita buat systematic literature review, diringkaskan ada 4 ayat dalam bentuk fi'il madhi, ada 23 ayat dalam bentuk fi'il mudhari', dan ada 13 ayat dalam bentuk isim fa'il. Cuma Allah Ta'ala menilai kejayaan manusia tak serupa dengan cara kita menilai. Kita menilai kejayaan orang ikut kelebihan-kelebihan tertentu yang ada pada orang itu. Contoh, orang yang berjaya bagi kita ialah kalau hartanya lebih banyak daripada kita. Orang yang berjaya pada pandangan kita, orang yang kalau dari segi pendidikan dia lebih banyak pendidikannya daripada kita. Mungkin balik luar negara, ada masters, ada PhD, ada profesor, ada macam-macam. Orang yang berjaya bagi kita adalah orang yang berjaya menang 4-1 misalnya. Contohlah, ini contoh saja. Kejayaan adalah diukur orang yang ada kelebihan. Tapi bagaimanakah pula pada pandangan Allah, manusia yang berjaya ni apa ciri-ciri dia? Para ulama mengatakan bahawa daripada lebih 40 kali perkataan kejayaan yang ada dalam Quran, umumnya Allah Ta'ala menilai manusia yang berjaya ni ada 23 jenis saja. Kita berdoa malam ni, kita masuk dalam 23 orang ini ataupun salah satu. Pertama, pada pandangan Allah, orang yang berjaya adalah orang yang jaga sembahyang, orang yang mendirikan solat. Dalam Quran ada 5 ayat Allah ulang-ulang menyebutkan orang yang berjaya, orang yang jaga sembahyang. Surah Al-Mu'minun ayat kedua, Surah Al-Hajj ayat 77, Surah Al-Jumu'ah ayat 10, Surah Al-Baqarah ayat 3, dan Surah Luqman ayat 4. Ini yang pertama. Ciri orang berjaya yang kedua adalah dia taat dan beramal soleh. Taat kepada Allah dan beramal ibadat. Yang ini ada 7 ayat dalam Quran. Surah Al-A'la ayat 14, Asy-Syams ayat 9, Al-Ma'idah ayat 130 ayat 35, Al-Hajj ayat 77, Surah An-Nur ayat 51, Surah At-Taghabun ayat 16, dan Surah Al-Qasas ayat 67. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan ciri ketiga orang berjaya adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ini ada 4 ayat
dalam Al-Baqarah ayat 189, Al-Maidah ayat 35, At-Taghabun ayat 16, dan ada satu lagi dalam Al-Maidah ayat yang ke-100. Yang keempat, ciri orang berjaya tidak makan riba. Ini disebut dalam Ali Imran ayat 130. Ciri kelima orang berjaya, orang berjihad fi sabilillah. Ini ada 3 ayat. Al-Maidah ayat 35, Al-Anfal ayat 45, dan At-Taubah ayat 88. Ciri keenam orang berjaya, tak minum arak. Ini disebut dalam surah Al-Maidah ayat 90. Surah Maidah ni dia ada banyak ciri orang berjaya. Sebab itu yang ke-7 kata ulama, ciri orang berjaya tidak berjudi. Itu juga dalam Al-Maidah ayat 90. Sama juga ciri orang berjaya, dia tidak syirikkan Allah. Ini juga ada dalam Al-Maidah ayat 90. Dan tambahan dalam surah Al-Hajj ayat 77. Ciri orang berjaya juga dalam Al-Maidah, dia tidak menilik nasib, fortune teller, tak pernah pergi. Surah Al-Maidah ayat 90. Yang ke-10 kata ulama, ciri orang berjaya bersyukur dengan nikmat Allah. Ini sebut dalam surah Al-A'raf ayat 69. Yang ke-11 ciri orang berjaya, jaga mata, tidak menengok benda tak senonoh, dan jaga aurat dia supaya tidak dipandang oleh orang, lenggok liuk badan dia, ditutup. Ini surah An-Nur ayat 31. Yang ke-11, yang ke-12 ciri orang berjaya, banyak berzikir kepada Allah. Ini surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ciri orang berjaya lagi, beriman dan percaya kepada perkara ghaib dan hari kiamat. Ini ada 3 ayat dalam Quran. Al-Baqarah ayat 3, Luqman ayat 4, Al-Mujadilah ayat 22. Ciri ke-14 orang berjaya adalah banyak bersedekah. Ini disebut dalam 4 ayat. Al-Baqarah ayat 3, surah Ar-Rum ayat 38, Al-Hasyr ayat ke-9, dan At-Taghabun ayat 16. Yang ke-15 ciri orang berjaya, dia beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran. Taurat, Zabur, Injil, semua kita percaya, dan itu disebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-3. Yang ke-16 ciri orang berjaya, dia menyeru kepada kebajikan atau kebaikan. Ini surah Ali Imran ayat 104. Ciri ke-17 orang berjaya, amal makruf nahi munkar, ajak buat baik, cegah buat benda tak molek. Ini dalam 2 ayat, Ali Imran 104, Al-A'raf 157. Ciri orang berjaya ke-18, taat kepada Nabi, surah Al-A'raf ayat 157. Ciri ke-19, bayar zakat. Ini ada 2 ayat dalam Al-A'raf 157, Mukminun ayat ke-4. Ciri orang berjaya yang ke-20, bertobat pada Allah, disebut dalam surah Al-Qasas ayat 67. Ciri ke-21, jauh daripada kerja sia-sia. Buat video TikTok tak ada faedah, sia-sia namanya, benda sia-sia, tak tahu apa faedah. Neka mengapa baju hijau tu dibusing balik ke sini, yang susah hati tu lantak dia jadi tak boleh tidur mikir, itu kerja sia-sia. Surah Mukminun ayat yang ke-3. Yang ke-22, tidak berzina, itu dalam surah Al-Mu'minun ayat 5. Dan ciri terakhir, 23 golongan yang diiktiraf berjaya oleh Allah adalah tunai amanah, tepati janji, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Sebab itulah orang Islam, dia tiap-tiap hari diseru, tiap-tiap hari 5 kali dalam semayangnya melalui azan, iaitu hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kata Bilal, marilah kita menuju kejayaan. Kejayaan apa? 23 golongan tadi. Tapi kejayaan ini kalau nak dapat bukan benda senang. Sebab itulah dalam azan kita ngaku di depan Allah, kita takkan mampu catat kejayaan tanpa izin daripada Allah. Sebab itu bila azan, bila melaungkan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila disebut asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Bila asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun asyhadu Rasulullah. Tapi bila sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, apa jawapan kita? Adakah kita sebut hayya 'alas salah, 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 al falah, al falah? Tak, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Artinya benda tu hak prerogatif Allah. Maka ulama mengatakan, nak dapat kejayaan bukan usaha mu seorang, mu kena minta dengan Allah. Maka terkenallah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa minta kejayaan bukan sekadar di dunia, bahkan mu mesti minta doa kejayaan di akhirat.
iaitu dengan mengamalkan satu doa. Doa ni saya ingat tuan-tuan semua hafal belaka, yang mana doa ini diambil dari surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ini adalah doa minta kebaikan dan kejayaan di dunia, minta kebaikan dan kejayaan di akhirat, dan minta jauh daripada dipanggang dalam api neraka. Dan ini adalah doa yang paling kerap diamalkan oleh Nabi SAW. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana aktsarud du'a Nabi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, sampai habis hadis. Kata Anas, doa yang paling kerap Nabi baca, jarang dengar dia tak baca, adalah rabbana atina fid dunya hasanah. Ini hadis dalam riwayat Bukhari Muslim. Cuma ada pertambahan dalam riwayat Imam Muslim, dia mengatakan wa kana Anasun iza arada ayad'uwa bida'watin da'a biha. Anas bin Malik sendiri, kalau dia berdoa dengan apa juga doa, maka dia akan campur sekali dengan doa itu. Kalau dia doa sikit ke, doa banyak ke, fa iza arada ayad'uwa bidu'a da'a biha fihi, dia mesti selit rabbana atina fid dunya hasanah. Macam contoh kita, kalau kita nak makan misalnya, kita akan baca doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, amin, terus makan. Anas bin Malik baca doa makan pun rabbana juga penutup. Mana lepas Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah, sampai begitu Anas bin Malik dia mengamalkan. Macam kita contoh lagi apa, nak tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amutu, rabbana atina fid dunya, tutup dengan rabbana dulu. Ataupun kita nak baca doa masuk tandas misalnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, rabbana atina fid dunya. Bayangkan begitu berambinya Anas bin Malik di dalam mengamalkan doa ini. Saya mengajak diri saya dan muslimin muslimat, kita jangan tinggalkan doa rabbana ini. Doa ini istimewa sebab dia doa minta kejayaan. Sebab itu orang tutur panggil ini doa sarwa jagat. Sarwa jagat ni doa makan kiri kanan. Dia punya tahap makan kiri kanan tu luar biasa sekali, sebab dia minta segala kejayaan dunia dan segala kejayaan akhirat. Kita kalau tawaf, sunat hukumnya membaca rabbana ini ketika kita berjalan antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Mana kita dah pusing setengah pusingan sampai rukun Yamani, kita angkat tangan pada sudut rukun Yamani. Sebelum nak sampai ke Hajarul Aswad, kita disunatkan membaca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sampai elok di lampu hijau, pandang kiri Hajar Aswad, angkat tangan, bismillah, Allahu akbar, flying kiss sekali, second round pula. Takdirlah dapat cium Hajar Aswad. Sekarang ni rasa mustahil lah, zaman pandemik ni dia tutup habis lah. Kalau dapat cium Hajar Aswad, antara perkara atau doa yang disunatkan membaca ketika mengucup Hajar Aswad adalah rabbana atina fid dunya hasanah. Nak doa lain masa tak cukup, sebab orang beratur untuk dapatkan Hajar Aswad tu ramai. Jadi ialah zaman dulu ramai, memang ramai masa dulu. Ni cerita tahun 2020 BC, before Covid, memang orang berebut koyok-koyok jubah nak dapatkan tu. Biasa kita akan gunakan outsource lah, entah mana Indonesia kita dia tolak kan, kita bayarlah lepas tu main dolar lah, tak ada rial lah ketika tu. Ketika dapat nak cium itu, nak baca doa apa? Nak minta hal dunia saja, berapa banyak hal dunia nak minta? Anak, suami, isteri, kerjaya, harta, keselamatan, kesihatan. Akhirat nak banyak lagi nak minta. Jadi masa tak cukup, rangkumkan saja dalam rabbana atina fid dunya hasanah, selesai masalah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau habis semayang, janganlah habis saja bagi salam, sapu punggung, bangun, doalah sikit. Oh, saya tak dan ustaz, saya nak kejar masa, angkat sekejap aja, bismillahirrahmanirrahim, rabbana atina fid dunya. Jadilah
Cukup memadai untuk kita minta kepada Allah segala kejayaan dunia, segala kejayaan akhirat. Budak-budak muda sekarang ni payah, habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapu punggung balik, rugilah, duduk sekejap, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada orang masa saya di Mekah dulu ditanya, Ustaz, saya ni nengok perangai Arab habis mayang semua lari cempera belaka. Adik saya pun ikut jugalah, kata tak apalah, dia hari-hari boleh pergi Mekah, kita ni berapa tahun sekali dia boleh pergi, ambil kesempatan doa. Dia duduk musim haji lama, 35 hari duduk di Mekah. Dia kata saya ni dah malas dah berdoa Ustaz, hari-hari dah berdoa depan Kaabah. Ada orang malas begitu. Dia kata saya masa dah habis haji masa tu kan, saya dah masa di Arafah saya dah doa banyak lah, di Muzdalifah saya doa banyak lah, dekat Mina saya doa banyak lah. Jadi ni nak nunggu balik Malaysia jadi malas pula dah berdoa, ni rugi. Saya pun kata jangan haji, pergi je lah depan Kaabah tu doa je, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia pun buat lah, habis buat. Oh, malas dah Ustaz, Rabbana pun panjang, dia dah hati dia dah nak balik sangat agaknya kan. Tanya ke saya, ada lagi tak Ustaz doa yang lebih shortcut lagi pada tu, dia nak lagi pendek lagi. Saya kata ada, tapi saya tak tengok di Mekah, saya tengok di Madinah. Di Madinah saya pernah jumpa satu jemaah Pakistan dekat makam Nabi. Dia masa tu makam Nabi tak ada sekatan sangat, tak ada polis jaga. Dan musim haji kalau kita yang KT yang awal ni, kapal terbang yang awal dari Kuala Lumpur terus ke Madinah, jadi Madinah memang tak ada orang, kosong, visa umrah semua tutup. Jadi kita awal memang kosong lah Madinah. Pergi ke Masjid Nabawi, pergi dekat makam, adalah 2-3 orang pegang pagar makam Nabi. Ada satu jemaah daripada Pakistan, dia campur kertas dalam makam Nabi, cung, kok celah-celah tu, piu, dia jentik ke dalam. Saya tegur dia, haram, ni tak boleh, zibalah, sampah mana boleh buang dalam ni, mu zibalah, ini bukannya sampah. Habis mendapat mu campur, aku campur doa, bab mu campur. Dah nak pergi Mekah, orang kirim doa banyak sangat dalam kertas, aku tak daya nak baca. Aku sabkon je lah ke Nabi, suruh Nabi je lah baca, selesaikan masalah. Ini paling pemalas punya doa. Tuan-tuan salah buat perangai begitu, main jentik-jentik doa pula. Angkat saja Rabbana atina fid dunya hasanah, dapatlah kejayaan dunia, kejayaan akhirat. Saya nak kongsikan pada malam ini, yang kita minta kejayaan dunia, kejayaan akhirat, apa dia punya perincian dia? Kejayaan-kejayaan dari segi apa? Baik, kata para ulama, yang dimaksudkan kita minta kejayaan di dunia itu ada 14 perkara. Jadi bila tuan-tuan baca doa ini, automatik 14 perkara dipohon sekaligus. Lepas itu jangan tak amal doa ini. Tapi kebiasaan alhamdulillah kita orang Melayu memang suka doa Rabbana ini, suka, terutama kalau majlis kenduri kendara, majlis tahlil, jemaah memang menanti-nantikan imam membaca Rabbana atina. Sebab bila sampai Rabbana atina, tanda doa nak habis, kata dia. Suka jemaah mulakan doa panjang, ya Allah, lamanya lah Tok Imam doa, kau lama kau malas turun tangan letak tak apa, makanan dah hidang atas dulang, aduh panjangnya doa, semua dah tak berapa ndak. Tapi bila imam sebut Rabbana atina, semua angkat balik, oh nak habis dah doa ni, model ni makanlah kita ni. Suka, kita bagi kita suka Rabbana tu nak menutup doa tu. Kadang saya khabar ke imam-imam, awak kadang-kadang awak kenak sikit je baca-baca, bila sampai Rabbana orang ingat boleh balik dah, awak tambah lagi 2-3 Rabbana, kan sumpah seranah dia makmum pula nanti. Saya tengok ada satu cerita ni saya dapat dari Pihit Udana, Menteri Agama di Brunei. Dia cerita ni, sanad daripada dia lah. Dia cerita pernah dulu diceritakan Datuk Seri S. Sami Belu. Sami Belu ni mantan Menteri Kejeraya, orang muda-muda tak cam lah. Dia ni zaman dulu punya, zaman Tun Mahathir punya kabinet. Dia ni memang ialah seorang ahli politik yang unik. Dia orang ceritalah, ada satu majlis, dia attend majlis tu makan. Tapi sebelum makan panggil
pengurusi majlis doa lah makan. Okey, sebelum kita makan kita doa dulu. Rabbana baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah barakatillah walhamdulillahi rabbil alamin. Makanlah betul-betul. Sambil dulu dia boleh tanya pada orang, itu Rabbana tak adakah? Rabbana tak adakah? Dia pun kenal Rabbana punya doa. Maknanya dia tahu kenapa doa tak ada Rabbana atina. Itu Rabbana tak adakah? Dia pun perasan. Jadi amalkanlah Rabbana ni. Apa 14 kejayaan dunia yang kita akan dapat bila baca doa ini? Pertama, dapat taufik dan hidayat daripada Allah. Nombor 1. Nombor 2, diberi kepahaman dalam agama. Yang ketiga, dapat konsisten buat amal soleh. Yang keempat, dapat ilmu yang manfaat. Ilmu banyak, dalam TikTok ada, Instagram ada, Facebook ada, ilmu banyak. Tapi antara hak manfaat dengan hak merepek, mana tu satu je. Ada ilmu tapi merepek-repek, kita tak tahu mana hujah, mana dalil, mana kitab, mana sandaran. Ilmu juga tapi merepek-repek. Kita nak ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, doa kejayaan dunia adalah dapat isteri solehah. Solehah, bukan salah lihat, solehah yang baik-baik. Yang keenam, dapat zuriat penyejuk hati, qurrata a'yun, penyejuk mata. Qurrata a'yun, bukan mangkuk ayun. Kalau mangkuk ayun sakit kepala kita. Anak jadi jin dalam kampung, pening, tumbuk je amalan orang, pening kita. Jadi kita dapatlah doa itu, masukkan sekali zuriat penyejuk hati. Yang ketujuh, dapat sahabat-sahabat yang soleh. Sahabat dengan kawan lain. Kawan ni rodong. Biasa time suka dia muncul lah. Time kita gelak-gelak mengeteh kedai, dia ada lah. Sahabat lain. Apa beza kawan dengan sahabat? Kawan adalah orang pertama yang datang bila kita senang, kawan. Orang yang terakhir datang bila kita susah, kawan. Tapi sahabat, orang yang paling lambat datang bila kita senang, sahabat. Orang paling awal datang bila kita susah, sahabat. Terbalik. Dalam kehidupan seharian kita tempuhlah benda ini. Macam kita dulu ada jawatan, misalnya menteri ke, pegawai tinggi kerajaan ke. Bila kita dah tak jadi menteri, siapa datang jumpa kita? Yang datang tu sahabat. Tapi kalau hari ni kita angkat sumpah, pagi tengah hari berderu orang datang, tu kawan. Sahabat dia akan datang bila kita susah, itu sahabat. Dan payah nak dapat. Tapi kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, beri aku di dunia ini kejayaan. Salah satunya yang ketujuh kata ulama, dapat sahabat yang soleh. Yang ke-8, kejayaan di dunia adalah dapat kesihatan, kesejahteraan dan diberi lapang masa yang banyak. Masalah kita zaman sekarang sibuk, jadual padat. Tuan-tuan ni beruntunglah Allah Ta'ala beri masa antara maghrib dengan isyak boleh duduk macam ni. Ada orang tak dan kerja, sibuk, ada urusan dan macam-macam lagi. Tapi kita diberi kelapangan, ini nikmat. Ada orang tak dapat, sibuk betul. Nak berjumpa dengan dia belum tentu ada masa. Kawan tak dan esok ni, tengah hari esok dengan ni, petang ni tak dan. Anak nak ambil report card tak dan. Banyak benda, sibuk semua. Pasal malam tak sempat pergi bawa anak berjalan, tak sempat pergi kenduri kahwin Sabtu Ahad, tak sempat, sibuk semua. Itu bala. Jadi orang yang diberi lapang masa, itu nikmat. Jadi minta. Yang ke-9, panjang umur, laku dalam ketaatan. Yang ke-10, dapat rezeki yang sentiasa halal. Yang ke-11, beroleh keimanan dan ketakwaan. Yang ke-12, sentiasa ingat pada Allah masa senang atau masa susah. Yang ke-13, jiwa jauh dari sifat mazmumah, tak berdengki, tak ada nak kelahi, tak ada. Dia lantak awak lah, dia jenis lantak awak lah, nak berjaya lah, tak ada nak dengki-dengki. Dan yang ke-14, mati dalam husnul khatimah. Ini 14 masuk di dalam fid dunya hasanah, kebaikan dan kejayaan di dunia.
Apakah pula kebaikan dan kejayaan di akhirat? Wa fil akhirati hasanah. Apakah dia? Kata ulama ada 8. Pertama, diberikan keselamatan daripada ketakutan dan juga seksaan azab kubur. Ni hak nombor 1. Apa yang kita minta? Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan pada aku ini al-qaulus sabit. Apa makna qaulus sabit? Ucapan yang kemah dan teguh. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 27, Allah Ta'ala ada sebut, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan hak kemah, ucapan yang teguh. Apa makna? Kita diberikan keyakinan yang bagus untuk berhadapan dengan hiruk pikuk alam barzakh. Tuan-tuan, kita jangankan kena interview dek malaikat, interview dengan majikan pun kita susah. Kita jangankan diinterview dan disiasat oleh malaikat, kita disiasat oleh Jabatan Siasatan Jenayah D9 IPD pun kita dah terketar-ketar. Jangan main. Orang kena soal siasat SPRM pun buat terjun bangunan, tak tahan kita. Apa sebab? Sesi soal siasat ini mengerikan. Dan yang menanya ni pula malaikat. Dia tanya, apa mu tak pergi haji? Pitih tak ada. Oh, mu isyak okok? Isyak? Sudah. Jeng situ ya. Apa mu tak taruh duit, mu tak simpan tabung haji? Tak boleh jawab juga. Kita jadi debar. Dia tanya, siapa Tuhan kamu? Tuhan saya Allah. Jangan nak berdoa gini. Jadi kita doa kepada Allah, ya Allah, berikan aku al-qaulus sabit, keyakinan dan confident lah. Maksudnya boleh jawab soalan-soalan itu. Nak pergi temuduga naik pangkat, nak temuduga jabatan kerajaan, ingat senang. Calon 45 orang, nak pakai satu saja. Nak dapat qaulus sabit susah. Ataupun kita belajar postgraduate, kalau PhD masters ada viva voce. Masuk saja dewan ataupun bilik persidangan, ada 3 examiner, tanya kita soalan satu-satu. Ni mana awak punya IV awak, mana awak punya DV, mana variable awak ni tak bersandar, tak mana bersandar, mana tak bersandar. Kita tersandar, tak ada qaulus sabit. Walaupun tesis 300 muka surat, tak boleh bercakap. Qaulus sabit kita panggil. Yang kedua, kata ulama, kejayaan di akhirat adalah keselamatan ketika hari kebangkitan daripada kubur. Tuan-tuan sekalian, takdirlah kiamat berlaku dalam waktu terdekat dan kita belum mati. Salah satu bala, kata Nabi, yang akan kita tempuh adalah kengerian peristiwa ketika bumi dihancurkan. Ini memang ngeri betul. Selepas daripada ditiup sangkakala, akan berlaku peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan. Nombor 1 sekali, kata ulama, bumi ni bergegar macam gempa bumi. Bukit bukau, gunung ganang hancur lebur rata. Bayangkan kita duduk di Kuantan, kita pandang belah sana ada Bukit Pelindung, pandang di sana ada Bukit Sekilau. Mana bukit-bukit yang ada lah, Bukit Beirut ke mana ke. Selalu kita tak nampak Teluk Cempedak kerana ada pantai, ada Bukit Pelindung. Tapi bila bumi digegarkan, Bukit Pelindung rata, nampak Teluk Cempedak. Takut kita. Takut sebab kita daripada kecil kita kenal ada bukit depan rumah kita. Dah tak ada lagi dah. Kata Imam Ibn Katsir dalam kitab An-Nihayah, kata dia, di antara peristiwa yang berlaku sejurus sahaja ditiup sangkakala, bumi akan bergegar dan manusia ketika itu akan berjalan macam orang mabuk, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jadi tak balance semua. Allah sebut dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 1,
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Bila bumi digegarkan dan gegarannya sangat dahsyat, dan bumi akan keluarkan berat-berat beban yang dikandungnya selama ini, dan manusia lantas bertanya, wa qalal insanu ma laha. Apa hal ni? Apa hal jadi begini kita ni? Ni surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 3. Gambaran yang kedua Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Manusia, kata Allah, mutakwalah kepada aku, kerana bergegarnya bumi pada sebelum kiamat itu adalah benda yang dahsyat, iaitu ketika berlakunya gegaran itu, kata Allah, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Allah Ta'ala sebut ketika berlaku gegaran itu, semua wanita yang sedang menyusukan anaknya akan campakkan anak dia kerana takut. Mak dengan anak mana lepas anak dia, tapi takut punya pasal dia campak anaknya. Wa tad'u kullu zatin hamlin hamlaha, dan orang-orang atau wanita yang sedang hamil gugur kandungan dia kerana terlampau takut tengok suasana itu. Wa taran nasa sukara, dan kamu tengok manusia seolah-olah macam mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tak mabuk tapi jadi bengong. Sudah takutnya suasana ketika itu. Kemudian yang ketiga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Bila kiamat berlaku dan ianya tak dapat disangkal lagi, kejadian itu akan merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan, dan bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, gunung ganang dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, sehingga ianya menjadi debu yang berterbangan. Bukit pelindung jadi debu. Bayangkanlah. Surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 6. Itu baru pemandangan yang pertama. Pemandangan yang kedua, kata ulama, kita akan melihat ketika itu langit terpecah belah, bintang-bintang berjatuhan, cahaya bulan menghilang, matahari dan bulan bergabung dalam setempat. Peristiwa-peristiwa ini akan terjadi sebelum kiamat, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Takwir, Al-Infitar, dan juga surah Al-Insyiqaq. Sebab itu Nabi SAW dia pernah bercerita tentang fadilat 3 surah tadi. Kata Nabi, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra iza syamsu kuwirat wa iza samaa'un fatarat wa iza samaa'un syaqqat. Barang siapa yang memerhatikan, siapa-siapa nak menampakkan di depan dia peristiwa hari kiamat, rajin-rajinlah membaca 3 surah. Surah Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan balik nanti buka 3 surah ini, At-Takwir, Infitar, Insyiqaq. Kita tengok surah itu, kita akan nampak gambaran kiamat. Nabi beritahu seolah-olah kiamat itu ada tajalli lah di depan kita, mengerikan sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah akan genggam bumi dan akan melipat langit macam lipat kain.
wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Disebutkan bagaimana nanti bumi seluruhnya pada hari kiamat di dalam genggaman kekuasaan Allah, dan langit bergulung macam kapet dengan kekuasaan Allah. Maha suci Allah yang maha tinggi keadaannya daripada apa yang mereka sekutukan. Surah Az-Zumar ayat 67. Ada satu hadis daripada Abu Hurairah, Nabi pernah cerita, yaqbidullahu al-arda wa yatwi as-samaa bi yaminihi thumma yaqul anal malik anal jabbar ainal mulukul ardi ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah akan genggam bumi ini dan akan melipat langit ini. Kemudian Allah bertanya, Allah akan mengatakan, akulah raja segala raja, akulah al-jabbar yang paling maha memaksa. Allah lantas bertanya, ainal mulukil ard, mana raja-raja di dunia tu? Tunjuk muka. Mana raja-raja di dunia dulu? Ainal jabbarun, mana orang dulu zalim maksa orang ikut cakap dia? Mana dia orang dia? Ainal mutakabbirun, mana orang sombong dulu? Mana? Ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu yang ketiga. Dahsyatnya kita bila nak kiamat, kata ulama, hubungan nasab kita ni akan terputus. Kerana dahsyatnya peristiwa-peristiwa huru-hara yang berlaku, terputuslah hubungan nasab sama kita. Sehingga kan seorang ayah tak mampu menolong anak, anak pun tidak lagi mampu menolong ayah ataupun maknya, suami pun tak mampu lagi nak membantu isterinya, sebagaimana isteri juga takkan mampu untuk menolong lagi suami. Masing-masing berlepas diri, masing-masing nak mencari keselamatan untuk diri mereka saja. Gambarannya disebutkan dalam surah Mukminun ayat 101. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Bila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara manusia, dan tidak ada pula yang saling bertanya. Surah Mukminun ayat 101. Kita dah tak macam sekarang. Kita tanya lagi, naik kereta, anak-anak semua naik, sebelum bergerak, adik ada dah, kasut bawa dah, barang, kita bertanya. Tapi bila hari kiamat tak ada tanya, semua mikir diri sendiri. Isteri kita ke anak, pandai Allah jaga diri sendiri. Gambaran yang kedua, kata ulama, Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ. Bila datang suara tiupan sangkakala, maka manusia akan lari dari saudaranya, dari ibu bapanya, dari isteri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu ada urusan yang menyibukkannya. Surah Abasa ayat 33 sampai 37. Dahsyat atau tidak? Dahsyat. Sebab itu kita doa kepada Allah, ya Allah, janganlah dahsyat tu dahsyatlah, tapi untuk saya, keluarga saya, peliharalah ya Allah. Macam mana nak doa panjang sangat? Baca Rabbana saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Komplit doa tu, package dia, combo lah package dia, minta selamat ketika nak kiamat. Ada orang pernah tanya, Ustaz, sedih pula lah rasa kalau kita berpisah pula dengan isteri, anak-anak, dengan mak ayah. Yalah, memanglah dalam syurga tu nikmat, tapi kalau dapat berkumpul dengan keluarga lagi sedap. Sebab kita di dunia ni pun, kalau sekali-sekala dapat family day, suka. Anak beranak, adik-beradik, anak-anak saudara, benda dah 2 tahun Covid tak jumpa besar dah raya baru ni. Jadi dapat kumpul sekali, penurit kendara kan, bila dapat kumpul sepupu sepapat suka. Jadi manusia ni dia ada kecenderungan, dia suka berkumpul juga. Jadi ada orang tanya, kalau kita semua berpecah, suami isteri, ada tak peluang untuk kita ni duduk sebagai satu family dalam syurga? Yang ini ada dibahaskan oleh para ulama, bahawa
sebenarnya sebuah keluarga itu dia masih boleh menjadi sebuah keluarga di syurga. Itu yang budak-budak muda guna istilah apa? Til jannah pedoh sungguh til jannah. Tapi memang kita boleh berkumpul balik di dalam syurga. Baik itu dalam Quran ada Allah Ta'ala menyebutkan juga, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang beriman akan diikut oleh zuriat keturunannya yang juga beriman, dan kami akan alhaqna bihim, kami akan himpunkan zuriat keturunannya itu di dalam syurga. Ada Allah Ta'ala menyebut surah At-Tur ayat 21. Ada satu surah Ghafir ayat yang ke-8. Ini menarik. Kata ulama, ada satu malaikat. Malaikat ni namanya malaikat pemikul arash. Kata setengah ulama, malaikat pemikul arash ni malaikat yang paling besar. Jibril tu besar dah, tapi Jibril tu banding dengan Israfil hok tiup trompet, dia lagi besar. Israfil tu pula walaupun dah besar, ada lagi malaikat lebih besar, iaitu malaikat Hamalatul Arash. Ada setengah kitab kata 8 malaikat pemikul arash, ada yang kata 4, wallahu a'lam. Malaikat pemikul arash ini Allah Ta'ala sebut doa mereka dalam surah Ghafir ayat 8. Ni kita kena terima kasih ke malaikat ni. Apa doa mereka? Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan, masukkanlah hamba-Mu ini ke syurga Adnin yang telah Engkau janjikan bersama orang yang layak di kalangan mereka, iaitu ibu bapa, isteri-isteri dan keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Maha Kuasa lagi bijaksana. Jadi surah Ghafir ayat 8. Malaikat pemikul arash diulang doa ni, rayuan dia kepada Allah, ya Allah, kumpulkanlah suami isteri anak beranak ni dalam syurga. Jadi ada kemungkinan kita tetap jumpa baliklah dengan anak cucu kita dalam syurga. Ni keluarga kucing saya tak tahu. Ada orang tanya, ustaz boleh tak jumpa semula kucing saya ni dekat syurga? Ada, sayang benar dia ke kucing. Awak sayang kucing, sayang, jangan dia mati awak buat talqin pula. Lain macam tu, saya buat talqin, buat tahlil, tak betul, buat yasin pula. Sayang berpada-pada lah. Yang penting mak ayah awak pastikan masuk surga. Mak ayah, anak-anak, family, jom kita duduk ramai-ramai buat family day. Cuma ada perbahasan menarik. Seorang isteri kalau dia ditakdirkan berkumpul dengan suami dia, yang budak-budak muda panggil til jannah ini, katakanlah perempuan ni dulu pernah kahwin, masa suami dia meninggal, dia pun jadi balu 3-4 tahun, betulan lawa lagi, orang kahwin semula dengan dia, jadi pula isteri kepada orang lelaki yang lain. Jadi dia ni maknanya dalam sejarah hidup ada lebih daripada seorang suami. Maka soalannya, dia akan duduk dengan suami yang mana dalam syurga? Til jannah yang mana? Ini ada dibahaskan oleh para ulama. Ada ulama mengatakan bahawa seorang wanita itu, seorang isteri, dia akan duduk bersama suami di syurga mengikut suami yang terakhir dia nikahi di dunia, yang paling last sekali. Sebab itu isteri-isteri Nabi SAW tidak boleh dinikahi oleh orang lain, kerana dia akan tetap menjadi isteri baginda di akhirat nanti. Pernah Muawiyah bin Abi Sufyan, dia meminang Ummu Darda. Jadi ketika Ummu Darda tu, dia baru lepas kematian suami Abu Darda. Ummu Darda kata, minta maaf, saya tak boleh terima pinangan ini. Apa sebab? Terkejutlah Muawiyah bin Sufyan ni, orang bangsawan. Takkan tak nak kahwin dengan saya? Orang besar belapan, orang besar berempat, orang tak nak kahwin. Kata, bukan saya tak nak, arwah suami saya pernah dengar satu hadis. Nabi pernah menyebut, ayyumma imra'atin tuwfiya anha zawjaha fatazawwajat ba'dahu fahiya li akhiri azwajihi. Mana-mana isteri yang ditinggal mati oleh suaminya kemudian dia menikah lagi, maka dia milik suaminya yang terakhir.
Maka kata Umar Darda, sedangkan aku tidak ingin pengganti kepada Abu Darda. Dia tak ada. Jadi ibu-ibu, puan-puan di belakang janganlah tepuk dahi pula. Allah Ustaz, apa baru khabar malam ni? Saya ni dalam hati nak duduk di surga dengan arwah, tapi keknya baru cuti sekolah, baru dia nikah semula. Pula dah orang nak ke saya. Kalau saya tahu, saya cancel. Tak, ya ini pandangan ulama, tidak kata muktamad. Sebab surga ni mintalah apa-apa pun, koksir-koksir je kan minta. Duduk juga, ya Allah, datangkanlah suami aku yang pertama, lama tak berborak. Boleh ya Allah benda. Duduk surga ni tuan-tuan nak benda minta channel Mustafa pun ada, tak ada masalah. Benda boleh bincang, ada masalah. Ya, tapi asasnya kita akan dibangkitkan dengan suami kita yang terakhir. Kemudian ulama juga mengatakan ketika berlaku huru-hara nak kiamat nanti, ada satu ayat Quran Allah Ta'ala sebut, iztabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'au l'adhaba wa taqatta'at bihimul asbab. Iaitu hari ketika para pemimpin, menteri-menteri yang berhormat, yang sentiasa jadi ikutan orang, akan berlepas diri dari para pengikutnya ketika kedua-duanya melihat betapa ngerinya azab pada hari itu, dan terputuslah segala hubungan antara mereka. Ayat 166. Tuan-tuan, esok bila dunia nak kiamat, cari yang berhormat pun tak layan. Tak layan. Walaupun kami berjuang kerana rakyat. Rakyat tak rakyat, aku nak mati dah ni, kiamat Bukit Pelindung kata dah. Dia takkan dan nak menolong. Walaupun saya dilahirkan untuk membantu dan membela rakyat, tak dapat. Dia tak ada, pejabat adun tutup habis lah. Allah Ta'ala sebut dalam Infitar ayat 19, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Jangankan yang berhormat, NGO pun tak ada dah. NGO, geng-geng Melayu, tiga lain ke apa, tak ada lah. Tak dapat nak menolong lah masa itu. Jangankan orang biasa, sampaikan ulul azmi, nabi-nabi, rasul-rasul, tatkala diminta untuk beri syafaat kepada makhluk-makhluk di padang mahsyar, mereka sendiri mengatakan nafsi, nafsi, ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Kecuali satu insan saja yang tuan-tuan kena sayang dia. Siapakah dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ada disebutkan tentang kisah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung. Oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita merasa sebab dan sedih. Dah 2 minggu Nabi kita diganyam oleh rakan-rakan kita daripada sebuah negara, tapi tak ada seorang pun orang Malaysia bangun untuk nak, bukan marah dah, awak nak sampai Nabi, tapi cara tak ada. Orang kata Nabi teruk sangat, gila ke budak-budak, macam tak tergamak kita membaca kutukan itu. Tapi orang kita sibuk kan seminggu 2 ni dengan bolanya lawan Bangladesh, dengan padang basah tolak dengan serkuk, kerih Jawa mak kilau, banyak benda kita kelahi. Tak dan. Tapi sedih kita kerana Nabi kita sedang teruk dihina sekarang ni. Sebaiklah saudara-saudara kita di luar negara, di Indonesia, di India, Pakistan, adalah yang jadi juru cakap. Nak harap kita entahlah kelahi Ahmad Kilau tak habis-habis lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, kita doa kepada Allah untuk Allah berikan kemudahan. Saya akan ringkaskan saja sebab dia ada 8 saja kejayaan di akhirat ini. Tadi yang kedua, dimudahkan kita ketika proses kiamat. Yang ketiga, kita yang dimaksudkan kejayaan di akhirat adalah mendapat perlindungan arash ketika berhimpun di padang mahsyar. Yang keempat, kita minta diberi buku catatan pada tangan kanan. Yang kelima, kita berdoa supaya diberi peluang untuk minum dari telaga Kausar. Yang keenam, kita berdoa dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketujuh, kita berdoa dapat meniti titian sirat seperti kilat. Dia titian sirat ni halus. Orang meniti tu banyak pesen. Kata ulama ada 8 jenis. Ada orang tak boleh melintas langsung. Nak melintas tak lepas, melintas tak lepas, tak diizin menyeberang. Pasport tak ada, agak begitulah. Tak boleh. Keras begitu je, tak boleh bergerak. Ada orang bergerak tapi kena seret. Ada orang bergerak dalam keadaan penat, berjalan, duduk, letih, mengoh, jalan lagi, letih. Ada orang dalam keadaan berjalan, ada orang dalam keadaan berlari, ada orang dalam keadaan seperti burung yang terbang, ada orang yang bagaikan kuda yang berlari, ada orang bagaikan angin yang bertiup. Tapi kata ulama, ada orang dia melintas bagaikan cahaya kilat memancar, cup, sedar sampai ujung dah. Kita berdoa nak dapat laju itu supaya tak sangkut. Ada 7 pos atas titian sirat. Macam kita nak masuk Singapore, Causeway, second link ataupun di Tambak Johor, kan ada banyak checkpoint. Ada immigration, ada custom. Belah Singapura pun ada custom immigration. Dia ada pula random check. Kalau barang dia suspek, kena check semua badan. Jadi itu yang kadang 5 jam di Causeway. Kita akan habis masa untuk pemeriksaan. Jadi kita doa pada Allah dapat laluan diplomatik, sup, terus sampai depan pintu surga saja. Dan yang ke-8 kata ulama yang dimaksudkan dalam Rabbana atina fil akhirati hasanah adalah dibenarkan memasuki syurga Allah. Cuma kata ulama, kenapakah doa ini kejayaan di akhirat tidak masuk dengan neraka sekali? Kenapa perkataan neraka perlu diasingkan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa komponen akhirat itu tak masuk sekali azab benar? Kenapa perlu diseparate jadi 3 komponen? Sebab kata ulama, bentuk azab neraka itu terlalu perik sehingga kan dia terpaksa diasingkan minta doa suku. Neraka perik. Kalau cerita bab neraka ni kan panjang pula ceritanya. Api yang paling panas di dunia api apa tuan-tuan? Orang kata api ni, api ni dia dalam satu hadis Nabi sebut fa innaha fuddilat 'alaiha tis'ata wa sittina juz'an kulluhum mithlu harriha. Api di dunia ini di neraka tu 69 kali ganda lebih panas daripada api yang di dunia. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi ada orang kata maknanya api di dunia ni satu bahagian saja. Hak balance tu duduk di akhirat. Dia pun buka api lighter. Boleh tahan jugalah. Api lighter bukan api paling panas. Nabi sebut perbandingan api neraka yang 70 kali ganda lebih panas itu adalah perbandingan dengan api paling panas di dunia. Bukan dengan api asal api-api. Contoh, apa benda yang paling panas di dunia? Ambil air mendidih. Air mendidih berapa darjah Celsius? 100. Berapa orang kalangan tuan-tuan boleh celup air panas? Celup tangan dekat dalam air panas melegak 100 darjah Celsius. Tak ada orang. Celup boleh, keluar balik putih, habis kau putih sungguh tangan. Tak ada, luruh kulit. Itu tara 100. Tapi adakah 100 darjah Celsius adalah suhu paling panas di dunia? Tak. Api gas yang kita masak, panas dia 300 darjah. Lagi panas 300 darjah Celsius. Dan tak ada orang pun sanggup nak cucu api kepada gas yang sedang nyala itu. Tak sanggup, panas 300 darjah. Tapi adakah itu suhu paling panas? Tak. Kita ambillah suhu paling panas lava gunung berapi. Berapa suhu panas lahar ataupun lava gunung berapi? Biasanya antara 700 hingga 1200 darjah Celsius. Tapi adakah lava benda paling panas di dunia? Tak. Tuan-tuan yang kerja welding, oxy-fuel welding ataupun oxy-acetylene welding nak potong besi, cantum besi, itulah paling panas. Kepanasan api ataupun flame oksigen untuk acetylene ini boleh cecah 3500 darjah Celsius. Dan besi hanya akan cair pada suhu 1500 darjah. Jadi tuan-tuan, kalau nak buat perbandingan, kalau kita ambil kepanasan welding sebagai suhu paling panas di muka bumi, maka suhu neraka 70 kali ganda lebih panas daripada 3500 darjah.
Maknanya dalam perkiraan matematik mudah, kemungkinan suhu api neraka boleh cecah 245,000 darjah Celsius, atau lebih kurang 2,500 kali lebih panas daripada air mendidih. Kita fikir saja dah ngeri, apatah lagi nengok, melihat. Lepas tu kita doa khas, waqina azabannar. Kesimpulan mudah, amalkanlah doa ini. Segala ketakutan yang kita ceritakan tadi, ketakutan kiamat, ketakutan api neraka, ketakutan nak mati dan sebagainya lagi, boleh Allah permudahkan dengan muamal saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu saja, mudah. Complete package. 8 dan 14 perkara tadi kumpul di dalam doa ini. Saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang pada kesempatan malam ini. Kita tutup dengan doa, moga majlis berkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ni syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dengan kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu